Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak alhamdulillah pada hari ini hari Selasa 7 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 28 Julai 2020 kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjamaah yang dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi bin Muhammad dan dibantu oleh Al-Fadhil Ustaz Ashraf Khalid bin Fazil sebagai tuan muazzin, tuan Bilal. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ustaz kita yang memimpin solat zuhur berjamaah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kuliah zuhur kita kali ini akan diteruskan dengan mengupas isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Ya, kita sambung kembali kupasan pengajian kitab ini, ya. Dan kitab ini kita pilih kerana isinya sangat bersifat asas kepada kita, ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain ni sebenarnya walaupun kita dah belajar daripada kita sekolah kebangsaan dulu, di sekolah agama rakyat dulu, di kelas kafar dulu, tapi elok kita ulang, ya, supaya lekat dalam diri kita, lekat dalam ingatan kita, lekat dalam pemahaman kita, supaya kita faham. Kerana kadang-kadang kita lihat tahap kefahaman, pengetahuan dan kefahaman kita tentang fardu ain ini berbeza-beza. Ada yang faham, ada yang sederhana faham, dan ada yang lemah pemahaman dia. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, apabila menjelangnya Hari Aidul Adha, kita tak berapa hari lagi akan menyambut Hari Aidul Adha, kita akan melaksanakan ibadah korban. Soalan yang selalu timbul ialah apa dia, tuan-tuan? Boleh tak korban disekalikan dengan akikah? Ada yang tanya, boleh tak saya ni umur dah 40-an, 45, 50, boleh tak saya buat akikah untuk diri saya? Nampak?
Soalan cukup asas, cukup ya, cukup kata orang putihnya basic, benda yang memang kita dah ulang-ulang pengajiannya tentang korban dan akikah. Ya, boleh tak saya nak buatkan korban untuk cucu saya baru lahir? Nampak? Kalau bagi kanak-kanak, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belum akil baligh, elok lebih afdal dibuatkan akikah. Kalau kita umur dah macam Tuan Syahir belum lagi buat akikah, kita ingat dulu masa aku kecil-kecil, mak apa aku tak buat akikah untuk aku pun. Jadi tak perlu nak buat akikah. Yang lebih afdal, lebih baik ialah korban, sebab hukumnya sama. Hukumnya tetap kedua-duanya sunat muakkad. Sunat muakkad, sama ada korban ataupun akikah, hukumnya sunat muakkad. Cuma sunat muakkad itu jatuh untuk akikah, sunat muakkad itu jatuh sebaik saja seseorang itu lahir sampai dia akil baligh. Bila dah akil baligh, sunatnya tak ada dah, maka berpindah pula kepada korban. Jadi benda tu soalan yang basic, soalan yang asas, soalan yang memang kita dah tahu. Tiap-tiap tahun timbul soalan tu. Jadi sebab itulah kita ambil keputusan untuk memperkenalkan pengajian kitab ini, kerana dalam isi kitab ni banyak dibincang tentang soal fardu ain. Benda yang benda yang asas, tapi sebenarnya ramai orang yang kurang faham. Cuba tengok tajuk yang kita nak bincang pada tengah hari ni, iaitu dalam pada buku surat 19, dalam buku terjemahan ni, kitab terjemahan ni, iaitu tanda balik. Fasal yang keempat, faslun. Dia telah menulis pengarang kitab ini rahimahullah taala, alamatul bulughi thalath. Tanda balik itu ada 3. Nampak? Tentang balik, kalau akak-akak dengar pun lah, ni yang setengah-setengah orang kata di masjid bincang benda tentang haid, tentang nifas, tak habis-habis. Tak ada bincang benda lain pun. Sebenarnya bukan kita tak nak bincang benda lain, kita memang nak bincang benda lain. Benda lain pun kita bincang juga, bab muamalat, Tuan Syahir, bab munakahat, bab jenayah, kita bincang. Tetapi benda yang bersifat fardu ain pun mesti diulang kaji. Tapi kena bergeraklah. Janganlah bincang haid nifas saja, kenalah bergerak sesuatu. Tok guru, bila seorang tuan guru meninggal ataupun ataupun bersara ataupun bertukar, kalau tuan guru tu dia kaki tangan awam, bertukar dia. Contoh dah lama Perak ni bertukar ke Negeri Sembilan. Bukan cerita saya, cerita orang lain. Contoh kan. Jadi orang yang ganti dia kenalah ambil alih daripada tempat dia berhenti. Jangan ulang balik daripada asal. Saya tak nak ambil ustaz ni punya, ini peninggalan dia, saya nak bawa kitab saya. Tak betul tu. Sambung je lah daripada mana berhenti. Apa kitab dia bawa, sambung aja, supaya benda tak berulang. Macam mana tak berulang-ulang belajar haid nifas 7-8 kali? Sebab tok guru yang kemudian tak nak ambil peninggalan tok guru yang terdahulu. Ni saya pesan elok, pesan elok. Pokoklah kita tak habis mengaji kitab ni, siapa gaji saya ambil daripada tajuk yang akhir kita bawa. Sambung je, tak apa. Pemahaman tu masing-masing lah, tapi tajuk tu, kitab tu biar khatam. Kan, biar khatam. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ta'alamatul bulughi thalath, tanda balik itu ada 3. Kata penyusun kitab ini, kata pengarang kitab ni. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzikri wal unsa, fi dzakari wal unsa. Sempurnanya 15 tahun, umur 15 tahun pada lelaki dan perempuan. 15 tahun dengan apanya? 15 tahun qamariyah, bukan 15 tahun syamsiah, bukan 15 tahun kita ni. Katalah saya lahir tahun 1973, sekarang usia saya 47 tahun, itu tahun syamsiah.
Tahun Qamariyah tu tahun Hijrah tu. Kalau macam saya lahir tahun 1393 Hijrah. Sekarang sudah berapa? 1441 Hijrah. Kiralah berapa tahun kita. Kan? 41 campur dengan 7 berapa? 48 tahun Qamariyah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu umur tuan-tuan tahun Qamariyah, umur tuan-tuan ikut tahun Qamariyah, tuan-tuan boleh tukar tarikh lahir tuan-tuan. Tukar. Tarikh lahir kita, cari tarikh lahir kita itu pada tahun Qamariyah, pada tahun Hijrah tu. Berapa bulan Rajab ke, Sya'ban ke, Ramadan ke. Cari. Macam mana Cik Ustaz? Dalam Google ada. Tanya, pergi ke Google, tanya pada Pak Cik gua, Pak Long Google, Hijrah Converter. Hijrah Converter ataupun tukar tarikh hijrah. Masuk je tarikh kita lahir Masihi tu, dia akan tukar. Dia akan tukar tahun hijrah tu berapa bulan. Lepas tu sekarang punya tahun hijrah 1441 bulan Zulhijjah. Tolaklah berapa umur kita dalam tahun hijrah. Jadi tahun Qamariyah ini maksud tahun hijrah. Seseorang yang usianya cukup 15 tahun tahun hijrah, lelaki atau perempuan, sudah dikira baligh, cukup umur. Boleh dikira sebagai seorang mukallaf. Apa makna mukallaf tuan-tuan, perempuan, kakak sekalian di belakang sekalian? Orang yang sudah wajib menerima tanggungjawab syarak. Wajib dia semayang, wajib dia puasa, wajib dia tutup aurat, wajib dia terikat dengan hukum-hukum syarak yang 7. Yang 8, yang 8, ada setengah kata 8. Yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh, yang haram, yang halal, yang sah, yang batal, ada 8. Terikat dia. Wajib, wajib dia, contohnya wajib dia semayang fardhu waktu. Sunat dia semayang, sunat dia berpuasa, sunat pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Apa dia Tuan Syahir? Hari Tarwiyah tu, 8 Zulhijjah. Hari orang nak pergi ke Arafah. Dari kota Mekah orang nak pergi Arafah, nak mula ibadah haji. Orang dah berniat di hotel masing-masing. Lepas semayang lepas mandi ihram, pakai ihram, semayang sunat ihram, berniat di hotel masing-masing, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya aku niat haji dan ihram dengan kerana Allah Ta'ala. Dalam bilik hotel tu, turun ke lobi, naik bas pergi ke Arafah. Itu dah mula ihram. Hari itu bagi kita yang bukan jemaah haji, hari itu disunatkan kita berihram 8 Zulhijjah. Bagi orang yang dalam ihram tak sunat puasa. Bagi kita sunat berpuasa. Itu sunat. Harus, ni lain. Harus ni boleh buat, boleh tak boleh tak buat tak apa. Makruh, contohnya kita nak semayang fardu, makruh kita merokok. Nak semayang fardu ni merokok dulu. Sebelum masuk masjid, masuk surau nak semayang, merokok dulu. Itu makruh. Haram, semua orang tahulah. Kan, haram minum arak, haram berjudi, haram berzina, haram makan harta riba, haram makan rasuah, haram salah guna kuasa. Haram mengenai sesama manusia, sesama makhluk, haiwan. Macam baru-baru ni kan, dia bakar kucing sampai mati. Apakah hukum perbuatan tu? Haram. Perbuatan tu berdosa. Hukum dia haram. Apa kesan dia? Dia buat benda tu berdosa dia. Itu haram. Kan? Halal. Kan? Halal bagi seseorang itu makan telur penyu. Walaupun penyu itu haiwan dua alam. Tapi telur penyu halal tak? Ulama menistimbatkan, memutuskan telur penyu halal. Kan? Boleh makan telur penyu.
Kalau nak makan lah. Dia telur tu ambil, sebelum dia ngeram kita ambil, kita buat telur goreng. Halal tak makan telur penyu tu? Halal, kata para ulama. Tu halal, sah kan, jual beli yang mengikut syaratnya sah. Ulama Muhammad terkini memutuskan apa dia tuan-tuan, urus niaga yang menggunakan online, kalau ada akad beli jual belinya, maka sah jual beli itu. Macam kita beli barang Lazada, Shopee kan, ada akad dia, saya beli, lepas tu klik saya jual. Kan, kita klik tu saya beli dah tu. Dia jual harga-harga, setuju tak? Setuju. Kita setuju, dia setuju, kita setuju. Sah tak jual beli tu? Kata ulama-ulama bidang muamalat sekarang, sah. Walaupun tidak bertemu si penjual dan si pembeli dalam satu tempat, berjumpa online saja. Tak kenal pun, penjual tak kenal pun si pembeli. Tuan Syahir tak kenal pun siapa yang beli, yang jual barang online tu. Tuan Syahir tak kenal siapa dia dah, tak pernah kenal pun, tak pernah jumpa pun. Tapi sah tak jual belinya? Sah. Batal? Contohnya orang tengah semayang, tiba-tiba keluar angin dari dubur dia, angin kentut lah. Batal tak semayang tu? Batal. Orang yang berpuasa, contohnya, dia tengok benda yang bukan-bukan, timbul syok, dia raba belalai dia, sok, pancut. Dia cakap terang kak, batal tak puasa dia? Batal. Itulah dia tanggungjawab syarak. Bila seseorang itu akil baligh, maka terikatlah dengan dia dengan lapan hukum syarak dia. Itu dia panggil mukallaf. Baik. Lelaki perempuan sama. Okey, kalau dia 15 tahun, terikat dia. Walaupun dia tidak ada menerima tanda-tanda yang disebut dalam perkara 2 dan 3. Apa dia? Yang disebut oleh penyusun kitab ni, wal ihtilamu bil zakari wal untha litis'i sinin. Keluar air mani pada lelaki dan perempuan bagi yang berumur 9 tahun qamariyah. Nampak? Wal ihtilam tu mimpi, mimpi keluar air mani, dia mimpi kahwin dengan Mira Filzah. Contoh. Apa pula mimpi? Tengok mimpi, budak ni baru 12 tahun, contoh 13, sorry. Budak lelaki baru 14 tahun. Contoh. Mimpi jumpa Mira Filzah, bersanding pula. Sanding duduk satu bilik, jadilah berlaku persetubuhan, Contoh. Bangun-bangun tengok kain basah, bau macam bau telur, hanya telur, bau telur tu lah, bau air mani tu. Maka dia sudah dikira baligh. Dan perempuan, dalam kitab disebut wal untha, perempuan pun boleh datang boleh jadi akil baligh dengan sebab mimpi keluar air mani, sama je. Akak umur 12 tahun, contoh, mimpi jumpa Remy Ishak, kahwin dengan Remy Ishak pula, menjadi pengantin perempuan tu. Remy Ishak pun tak tahu macam mana, akhirnya terjadi persetubuhan. Cek dekat suara dalam, tengok ada basah, betul. Baunya macam saya kata tadi lah. Belum datang haid lagi pun, tak datang haid lagi, belum. Tapi dah mimpi dah keluar air mani dah. Maka baligh tak? Baligh. Akak kena faham tu. Kalau akak dia akan mungkin anak kita seolah, kalau ada anak perempuan kena beritahu. Jangan kata datang haid aja. Tengok anak kita ni belum lagi datang haid, tapi dah nampak macam budak perempuan besar. Dicurinya lipstick kita, dicurinya eyeshadow kita. Baik tanya betul dia, kau ni dah besar, kau ni dah baligh belum ni? Nombor pula. Lama tanya je, cakap betul lah tu. Perlahan-lahan dia akan cerita. Dia mimpi jumpa Syukri Yahya, kahwin dengan Syukri Yahya, duduk atas pelamin. Syukri Yahya dah ada baby dah kan, dah kahwin dengan baby, kahwin jadi nombor 2.
berlakulah, dengan pendek ceritanya berlakulah apa yang akan berlaku. Maka dia cek tengok basah kata. Dia bau pelik kata. Tak pernah bau benda ni, kita nak kata kencing bukan kata. Jadi mak kata, oh kau ni dah balik ni kata. Walaupun belum datang haid 9 tahun Qamariah. Ni kata penyusun kitab ni 9 tahun dan ke atas. Paling awal seorang wanita lelaki keluar air mani 9 tahun. Ada kawan kita sendiri tu 10 tahun 10 tahun dah akhir balik. Orang lelaki ni awal 10 tahun ni. Awal tapi ada. Jangan kata tak ada. Tapi kebiasaannya bagi orang kita orang Melayu ni, kalau lelaki 13 tahun dan ke 13, 14 tu. Tapi ada juga yang lambat, ada. Perempuan pun ada, saya pernah dengar 17 tahun baru datang darah haid. 17 tahun ada. Tapi bila dia masuk 15, dia dikira sebagai akil balik walaupun tiada tanda macam yang kedua ni. Dan yang ketiga, wal haidu fil untha li 9 sinin. Keluar darah haid bagi perempuan bagi yang berumur 9 tahun Qamariah ke atas. Jadi haid ni untuk perempuan ni, lelaki tak ada haid Jangan lelaki ada haid pula. Tu bahaya. Tengok-tengok darah dekat kain tu, tu bahaya, kena pergi cek. Takut ada masalah pada kemaluan lelaki. Tak ada. Perempuan saja yang ada. Biasa akak-akak tahu darah haid je kan. Untuk perempuan tanda balik, sebenarnya tidak. Keluar air mani pun boleh jadi tanda akil balik bagi orang perempuan. Ini semua dia penyusun kitab ni. Takkan dia bohong dia mengaji berapa banyak untuk guru dia. Kan? Memang ada. Memang ada. Maknanya di sini kita boleh simpulkan ada wanita yang datang umur balik kerana keluar air mani, bukan kerana keluar darah haid. Dia keluar air mani dulu, lepas tu baru datang haid. Mana dia akan balik sempurnalah organ peranakan dia. Dah boleh lah, belum datang haid pun boleh dah. Akak-akak ajar dia, sebagai mak ajar dia pakai mandi wajib, boleh lah. Pakai belajar pakai tuala wanita pokok lah, lepas tu datang haid pula kan. Dah boleh tu sebab dia dah akil balik. Dia bukan kanak-kanak, dia sudah jadi anak dara sunti. Remaja tu dia. Wallahu alam. Jadi itu dia kata penyusun kitab ni tentang alamatul bulugh, tentang tanda balik yang disebut 3 tadi. Jadi itu dia. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang akan sambung dengan bahagian perkara fasal yang kelima. Kita akan bincangkan tentang taharah, tentang bersuci. Tajuknya syarat sah istinja. Ini dia tuan-tuan, ini kena tahu ni. Istinja ni penting tuan-tuan. Nabi SAW kata salah satu sebab seseorang itu menderita disiksa dalam kubur kerana dia tidak beristinja dengan betul. Itu dia tuan-tuan. Wallahu rasuluhu alam. Jadi kita akan sambung pada kuliah kita akan datang berkaitan dengan tajuk ini, syarat sah istinja dalam perkara taharah. Fasal yang kelima insya-Allah pada kuliah kita akan datang. Yang baik dari Allah SWT dan kurang itu dari kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lezat wa fa'azim li wa lakum. Wabillahi hidayah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.